Tes. Boleh bunyi suara Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan karuniaan daripada Allah, dapat lagi pada malam ini kita meneruskan muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Anjuran untuk kuliah Isyak secara online ini anjuran daripada Surau Haji Ismail, Puncak Alam, Selangor. Di mana pada malam ini kita akan sambung kuliah secara online kita, anjuran Surau Haji Ismail Puncak Alam pada halaman muka surat 18 bagi kitab Jawi pada baris yang ketiga dibilang daripada bawah. Muka halaman 18 baris yang ketiga dibilangkan daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan wajib atas mukallaf, wajib atas mukallaf mengerjakan tiap-tiap barang yang difardukan atasnya atas mukallaf dan tertahan daripada mengerjakan barang yang diharamkan atasnya atas mukallaf. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kesinambungan kita menerusi kitab Faridatul Faraid, yang mana di dalam kitab ini ialah kitab akidah ataupun kitab usuluddin. Kitab yang membicarakan berkaitan dengan ilmu tauhid. Maka di dalam kitab usuluddin ataupun akidah ataupun kitab tauhid, ianya berkaitan dengan huraian rukun iman yang 6 perkara.
Maka di dalam kitab-kitab tauhid, kitab usuluddin, kitab tauhid ni yang merupakan silibusnya terkandung di dalamnya berkaitan dengan huraian-huraian berkaitan dengan rukun iman yang 6 perkara, maka di dalam huraian tersebut terbahagi kepada 3 bab yang besar. Yang pertamanya iaitulah bab uluhiyah. Yang keduanya iaitulah bab nubuwah. Dan yang ketiga iaitulah bab sam'iyah. Maka dalam kitab-kitab usuluddin tidak lari daripada 3 bab ini pada perbicaraannya. Bab uluhiyah yang pertama, yang kedua iaitulah bab nubuwah, bab kenabian, dan yang ketiga iaitulah bab sam'iyah. Maka 3 bab ini yang terdapat di dalam kitab-kitab usuluddin, yang terdapat di dalam kitab-kitab akidah yang membicarakan tentang ilmu tauhid. Maka 3 bab ini ni ialah merangkumi huraian berkaitan dengan rukun iman yang 6 perkara. Bab uluhiyah, bab ketuhanan, ianya huraian berkaitan dengan beriman ataupun kepercayaan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Rukun iman yang pertama. Maka huraian berkaitan dengan percaya kepada Allah, huraian berkaitan dengan rukun iman yang pertama ini terkandung di dalam kitab akidah di dalam bab yang pertama, iaitulah bab uluhiyah. Manakala setelah kita tamat bab uluhiyah, bab ketuhanan yang merungkai berkaitan dengan kepercayaan i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beralih pula kepada bab yang kedua di dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, iaitulah berkaitan dengan bab nubuwah ataupun bab risalah, bab kenabian ataupun bab kerasulan. Di mana bab yang kedua ini ialah untuk menghuraikan kepada kita berkaitan dengan rukun iman yang keempat, iaitulah kepercayaan kita, i'tiqad kita, percaya kita kepada sekalian Rasul. Maka berkaitan dengan keimanan rukun iman yang 6 perkara, iaitulah rukun yang keempat, percaya kita kepada sekalian Rasul, berada di dalam kitab ilmu tauhid, ilmu akidah di dalam bab yang kedua, iaitulah bab nubuwah ataupun babur risalah, bab kerasulan. Seterusnya, setelah mana kita tamat menelusuri bab yang kedua, iaitulah bab risalah, bab nubuwah ini yang merungkai berkaitan dengan kepercayaan kita kepada sekalian Rasul, berpindah pula kepada bab yang terakhir di dalam ilmu akidah, iaitulah babus sam'iyah, bab sam'iyah. Benda-benda yang kita dengar melalui perkhabaran daripada Rasul, daripada Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan bab as-sam'iyah. Maka di dalam bab sam'iyah ini pula ialah merungkai berkaitan dengan kepercayaan keimanan kita di dalam rukun iman yang 6 itu, iaitulah berkaitan dengan kepercayaan keimanan kita kepada malaikat, keimanan kita kepada segala kitab-kitab, keimanan kita kepada segala keimanan kita kepada hari kiamat. Adapun qada dan qadar, rukun iman yang ke-6 percaya kepada ketentuan baik dan buruk, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang itu telah masuk di dalam bab uluhiyah, bab ketuhanan di dalam sifat Allah, iaitulah sifat qudrat dan juga sifat iradah. Itu termasuk di dalam perkara tersebut. Masuk di dalam huraian sifat qudrat dan juga sifat iradah, iaitulah keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab yang terakhir inilah, bab sam'iyah ini,
yang mana di dalamnya merangkumi huraian berkaitan dengan kepercayaan kepada malaikat, kitab dan juga hari kiamat, maka kita telah pun sampai, maknanya telah kita belajar berkaitan dengan bab sam'iyat ini, iaitulah kepercayaan kepada malaikat dan juga kepercayaan kepada sekalian kitab-kitab. Hanya tinggal satu lagi, iaitulah berkaitan dengan keimanan kita kepada hari kiamat. Berlakunya hari kiamat. Setelah mana berlakunya hari kiamat, apa pula peristiwa-peristiwa setelah daripada itu? Adanya azab kubur, adanya soal muka nakir, adanya maknanya bangkitnya kita di padang mahsyar, ada titian sirat, ada mizan dan sebagainya daripada syurga dan neraka. Maka ini ialah kepercayaan kita kepada hari kiamat yang dimasukkan di dalam bab sam'iyat. Maka inilah bab yang terakhir yang kita akan bicara di dalam kitab Faridatul Faraid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Maka sahabat-sahabat sidang jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk di dalam bab yang terakhir itu, di dalam permasalahan yang terakhir, iaitulah berkaitan dengan keimanan kita kepada hari kiamat, sebelum sampai kepada bab yang tersebut, fasal yang tersebut, pengarang kita di dalam kitab Faridatul Faraid pada halaman muka surat 18 ini di baris yang ketiga dibilangkan daripada bawah, pengarang kita mendatangkan berkaitan dengan huraian agama, di mana huraian agama ini telah dibicarakan di awal-awal pertemuan kita yang lalu di dalam perbahasan kitab Faridatul Faraid ini. Di awal kitab membicarakan tentang agama. Apakah itu agama? Undang-undang Allah Ta'ala. Yang mana agama ini terdapat 3 komponen yang besar, iaitulah iman, Islam dan juga ihsan. Iman berkaitan dengan i'tiqad. Islam berkaitan dengan zahir, tingkah laku zahir, amal ibadah. Ihsan berkaitan dengan hati. Maka ini semua ialah merupakan komponen-komponen bagi agama. Maka agama, komponen besarnya iman, Islam dan juga ihsan. Bila sebut agama, inilah agama. Iman, Islam dan juga ihsan. Maka di dalam huraian ini, untuk melanjutkan lagi huraian tersebut, maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas mukallaf mengerjakan, wajib atas mukallaf, yakni wajib ke atas kita yang bergelar pangkat mukallaf ni. Apa mukallaf? Mereka yang berakal, yang sampai umur umumnya, itu panggil mukallaf. Terdapat beberapa syarat yang lain. Maka wajib atas mukallaf, kita ni lah yang diberati hukum ke atas kita ni. Diberati undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita. Orang yang berakal, orang yang telah sampai umur, wajib ke atas kita mengerjakan tiap-tiap barang. Mengerjakan tiap-tiap perkara. Perkara mana? Yang difardukan atasnya atas mukallaf, dan tertahan, dan wajib atas mukallaf tertahan berpantang daripada mengerjakan barang perkara-perkara yang diharamkan atasnya atas mukallaf. Maka ini ialah menjadi satu kewajipan kepada kita. Menjadi satu kewajipan kepada kita untuk mengerjakan, untuk menunaikan semua sekali yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Juga menjadi satu kewajipan kepada kita untuk berpantang daripada mengerjakan perkara-perkara
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu kewajipan kepada kita. Kewajipan kepada kita yang bergelar mukallaf, bergelar orang Islam, bergelar orang beriman kepada Allah, bergelar orang yang muhsin, perlu kita mengerjakan segala perkara-perkara yang Allah perwajibkan kepada kita. Banyak tak banyak perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Hak banyaknya ialah perkara-perkara sunat. Maka perkara-perkara sunat ni ialah menjadi satu kelabaan kepada kita. Adapun modalnya ialah perkara hak Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Hak ni tak dapat, tak boleh nak tawar-menawar. Maka menjadi satu kewajipan kepada kita untuk menunaikan perkara tersebut. Iaitulah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iaitulah daripada sembahyang, kewajipan sembahyang. Daripada berpuasa di dalam bulan Ramadan. Daripada perkara-perkara yang Allah Taala perintahkan kepada kita menutup auratnya. Apa lagi? Banyaklah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita. Maka itu semua perlu kita menunaikan selaku kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perlu kita menunaikan semua sekali yang diperwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perlu kita berpantang, perlu kita menahan diri kita daripada mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini ialah tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. Itu yang pertama. Maka kata pengarang rahimahullahu taala, maka wajib atasnya atas mukallaf. Maka wajib atasnya atas mukallaf. Ni maka ni dia panggil maka tafriq. Di mana pengarang kita tadi menyatakan menjadi satu tanggungjawab kepada kita, kewajipan kepada kita mengerjakan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah. Maka perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala tu banyak. Walaupun sungguh pun banyak, tapi tak sebanyak perkara-perkara yang sunat. Maka perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya ni, maka wajib. Dah kita wajib ke atas kita mengerjakan, menunaikan semua sekali perkara yang difardukan atas kita oleh Allah. Maka tafriqnya, maka dah begitu, maka wajib atasnya, atas tiap-tiap mukallaf menyuruh dengan ma'ruf, menyuruh akan manusia dengan ma'ruf, yakni dengan mengerjakan perkara-perkara yang baik, dan menegahkan, yakni menegahkan akan manusia daripada mungkar, yakni daripada mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu tanggungjawab kepada kita. Menjadi satu tanggungjawab kepada kita orang yang beriman selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, iaitulah di antara perkara-perkara yang menjadi satu tanggungjawab kepada kita yang masuk di dalam kata mengerjakan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala, antaranya iaitulah menyuruh manusia dengan ma'ruf, melarang ataupun menegah manusia daripada melakukan kemunkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggungjawab. Tanggungjawab bagi setiap individu Islam. Menjadi satu tanggungjawab kepada individu yang bergelar orang yang beriman kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi satu tanggungjawab yang besar kepada kita. Sungguh pun begitu, terdapat beberapa syarat-syarat nak amar ma'ruf nahi munkar, suruh kepada perkara baik, melarang perkara kebaikan, dia ada syarat-syarat dia. Melarang
melarang perkara-perkara yang diharamkan. Ada syarat-syarat dia. Apakah syarat-syaratnya? Di antaranya, perlu kita tersebut maknanya mempunyai kemampuan, mempunyai kuasa untuk melakukan amar makruf nahi munkar ini. Contoh, sekiranya kita seorang ibu ataupun bapa, maka secara tidak langsung kita berkeupayaan ataupun mempunyai kemampuan ataupun kuasa terhadap anak-anak kita. Maka pada ketika itu, anak-anak kita menjadi satu tanggungjawab kepada kita untuk menyuruh dia perkara-perkara yang baik dan juga melarang mereka itu daripada mengerjakan perkara-perkara mungkar. Itu menjadi satu tanggungjawab kepada kita. Kerana apa? Kita mempunyai kuasa. Begitu jugalah maknanya di antara syarat lain untuk amar makruf dan nahi mungkar ini, iaitulah perkara amar yang kita nak suruh. Apa ni perkara amar makruf, makruf yang kita nak suruh. Kemungkaran yang kita nak larang, perkara ni kita tahu dan kita jelas perkara tersebut. Kita mempunyai pengetahuan yang jelas terhadap satu-satu perkara yang kita nak menyuruh orang buat makruf. Kita mempunyai satu pengetahuan yang jelas untuk kita melarang seseorang itu melakukan kemungkaran. Bermakna, nak suruh kebaikan, kita tahu dengan jelas benda ni benda yang baik. Benda ni benda yang makruf. Begitu juga kita nak melarang orang ini daripada melakukan maksiat, melakukan kemungkaran yang dilakukan. Kita tahu dengan jelas benda ni benda yang salah di sisi undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Barulah menjadi satu kewajipan kepada kita untuk amar makruf nahi munkar. Itu yang kedua. Yang pertama, kita ada kuasa, kita mampu. Yang kedua, kita mengetahui dengan jelas apa yang kita nak suruh, apa yang kita nak larang tadi. Daripada perkara-perkara mungkar, kita tahu benda ni benda jelas haram. Dan kita tahu benda ni juga benda yang baik, maka kita suruh. Itu kita kena jelas benda tersebut. Yang ketiga, di antara syarat-syarat amar makruf nahi munkar ni, yang menjadi satu kewajipan kepada kita, syarat nak kata wajib ni, ialah benda tu benda ijma' ulama. Benda kemungkaran hak kita nak larang ni, ialah benda yang sebulak suara ulama kata haram. Umpamanya, menutup aurat. Apa ni umpamanya? Seseorang perempuan yang tidak menutup aurat, yang mendedahkan rambutnya. Itu ijma' ulama. Maka pada ketika itu kita melihat orang yang mendedahkan aurat, orang yang tidak memakai tudung umpamanya, tidak memakai telekung umpamanya. Maka pada ketika ini kita mampu. Begitu juga kita tahu benda ni benda haram, jelas. Maka pada ketika itu menjadi satu kewajipan kepada kita untuk menegah mereka daripada melakukan kemungkaran tersebut. Ini merupakan tanggungjawab kita selaku orang Islam, menjadi satu tanggungjawab kepada kita selaku orang yang beragama Islam ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggungjawab kita. Yang mana tanggungjawab kita mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Daripada sembahyangnya, daripada puasanya, zakatnya, memberi nafkah kepada isteri kita. Begitu juga menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu ini menjadi satu kewajipan kepada kita. Menjadi satu tanggungjawab kepada kita. Bagaimana kita nak sembahyang? Bagaimana kita nak menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sembahyangnya, puasanya, zakatnya dan lain-lain daripada perkara yang difardukan oleh Allah atas kita, jikalau kita tidak mempunyai ilmu? Pastinya perkara tersebut perlu melalui ilmu terlebih dahulu. Maka ilmu ini menjadi satu wasilah, satu tangga
untuk kita menunaikan ibadat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian menuntut ilmu itu menjadi satu kewajipan kepada kita. Menjadi satu kewajipan kepada kita. Maka di antara amar makruf nahi mungkar yang menjadi satu kewajipan kepada kita, iaitulah kita menyuruh mereka untuk menuntut ilmu. Kita melarang mereka itu daripada mengekalkan kejahilan yang terdapat pada dirinya. Ini di antara perkara amar makruf nahi mungkar yang menjadi satu kewajipan kepada kita. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang mempunyai tanggungjawab di dalam organisasi, surau dan juga masjid dalam mengaturkan kuliah-kuliah ataupun dalam mengaturkan jadual-jadual pengajian di surau-surau mereka. Yang mana tuntut ilmu satu kewajipan. Dan perlu mengetahui kewajipan ilmu manakah yang menjadi satu tekanan kepada kita untuk mempelajarinya yang dikatakan dengan ilmu fardu ain. Maka orang yang mempunyai kuasa, orang yang mempunyai pangkat di dalam satu-satu organisasi tersebut perlu mengatur agar ianya menjadi satu tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita galas itu, kita melakukan dengan cara yang betul. Ini menjadi satu tanggungjawab kepada kita. Maka secara umumnya, tanggungjawab kita selaku orang yang beriman kepada Allah menunaikan segala yang diperintahkan oleh Allah dan juga kita berpantang daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkara-perkara yang difardukan oleh Allah, iaitulah amar makruf nahi mungkar. Yakni kita menyuruh dengan perkara makruf dan kita menegahkan daripada perkara-perkara mungkar yang berlaku. Dan jika alhamdulillah, dan jika ada ia mukallaf dalam mengerjakan mungkar, apa ni? Jadi kata pengarang, maka wajib atasnya atas mukallaf menyuruh dengan makruf, yakni menyuruh akan manusia dengan buat perkara baik, dan wajib ke atas kita juga menegahkan manusia ni daripada perkara-perkara mungkar, daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Wajib kita tegah manusia daripada melakukan kemungkaran itu. Rayahnya kata wajib kita tegah manusia ni daripada melakukan kemungkaran tu, jika ada ia mukallaf yang nak tegah orang daripada melakukan kemungkaran ni, jika ada ia mukallaf hak tegah tu, dia tu dalam mengerjakan mungkar, dia pun buat perkara mungkar tu juga. Sungguh pun begitu, dia wajib untuk menegah orang lain daripada melakukan kemungkaran yang mana mungkar tu dia buat juga. Dia tu buat perkara mungkar. Sungguh pun dia buat perkara mungkar, itu ialah dosa dia. Tapi dia ada terlekat di diri dia satu lagi, dia wajib cegah orang yang buat mungkar hak dia buat tu. Dia buat satu hal, dia buat perkara mungkar tu. Mungkar hak dia buat ni umpamanya ada lagi orang lain, teman dia hak buat serupa dengan dia, dia wajib tegah. Ni kata kewajipan kepada individu Muslim, kewajipan kepada kita selaku yang beriman kepada Allah, iaitulah amar makruf nahi mungkar. Nahi mungkar ni sungguh pun kita buat mungkar hak kita buat ni terkadangnya teman kita ikut sama melakukan mungkar tu pun hak kawan kita buat, hak seumpama kita tu, kita wajib tegah juga. Biar kita buat pun wajib tegah. Tak boleh buat benda ni, haram benda ni. Kita buat, wajib kita tegah. Kita buat satu hal, dosa kita, dan kita tak tegah orang buat perkara hak kita buat tu pun menjadi satu kesalahan juga kepada kita. Bermakna ada dua charge, ada dua kesalahan di kita.
Munkar hak kita buat satu hadah, satu dosa. Kita tak tegur munkar hak kita buat yang mana orang lain buat serupa dengan kita, tu pun satu kesalahan juga. Contoh macam mana? Seperti yang hendak menegah akan dia akan munkar. Silap tak kena tu. Tak kena ibarat. Jadi menjadi satu kewajipan kepada kita suruh benda makruf. Menjadi satu kewajipan kepada kita menegah manusia daripada melakukan maksiat. Kata wajib kita tegah maksiat ni jika kita mengerjakan munkar seperti yang hendak ditegah akan dia akan munkar tadi. Contoh dia macam mana? Maka wajib atas yang berzina. Ini contoh dia. Maka wajib atas yang berzina. Bukan contoh ni, dia panggil tafriq pada kata royah tadi. Royahnya wajib kita tegah orang melakukan maksiat tu walaupun kita buat juga. Macam mana kita buat juga? Maka wajib atas orang yang berzina menegahkan yang berzina seumpama bagi orang yang berzina. Maknanya orang ni berzina, si kawan dia pun berzina juga, dia buat berzina, dia melakukan penzinaan. Maka penzinaan ni satu perkara yang munkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun dia buat benda ni, dia wajib melarang, wajib menegah kawan dia tadi tu yang melakukan penzinaan, yang seumpama dia pun melakukan penzinaan. Penzinaan yang dia buat tu dosa besar. Satu charge di dia. Sungguh pun satu charge di dia tu dosa besar, penzinaan yang dilakukan, tapi masih lagi terlekat di bahunya untuk dia menegah manusia yang lain tadi, teman-temannya yang dia tahu yang melakukan penzinaan. Dia wajib tegah. Sungguh pun dia buat benda tersebut. Ataupun contoh yang lain, dia seorang pencuri. Jadi pencuri ni, dia kena ada teman, dia tak boleh buat seorang umpamanya. Maka dia pergi dengan kawan dia untuk mencuri umpamanya. Maka dia tu pencuri, menjadi satu kesalahan, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan dia yang ikut serta dengan dia sama-sama mencuri, dia wajib tegur. Menjadi satu kewajipan kepada dia untuk dia melarang kawan dia yang bersama-sama dengan dia tadi untuk mencuri. Itu maksud. Maknanya masih terlekat di seseorang tadi tanggungjawab di dia untuk menegah daripada seseorang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun dia melakukan kemungkaran tersebut. Sungguh pun dia melakukan kemungkaran tersebut, tapi dia juga wajib untuk menegah orang yang melakukan kemungkaran seumpama yang dia lakukan. Begitu juga di dalam perkara amar makruf tadi. Amar makruf, walaupun kita tak buat perkara baik, perkara hak kita nak suruh orang tu buat baik, umpamanya orang tu tak sembahyang, maka amar makruf, sembahyang tu ialah benda yang baik, benda yang diperintahkan oleh Allah, menjadi satu kewajipan bagi kita yang mana kita ada kuasa, kita mampu untuk beritahu kepada orang ni supaya dia sembahyang. Maka wajib kita suruh dia sembahyang. Sungguh pun kita tak sembahyang. Sungguh pun kita tak sembahyang, kita wajib untuk bagi tahu orang tadi supaya dia sembahyang. Supaya dia sembahyang. Begitu. Jadi di dalam bab ni ianya maknanya menjadi satu kewajipan kepada kita setiap individu yang bergelar orang Islam ataupun orang yang beriman, iaitulah amar makruf nahi munkar dengan syarat-syarat yang telah kita bagi tahu pada minit yang lepas. Habis kat situ. Itu tanggungjawab kita. Dan wajib memeliharakan. Yakni wajib kepada kita tiap-tiap mukallaf. Wajib kita kena apa? Memeliharakan kulliyat yang 6. Wajib kita kena jaga, pakak-pakak jaga kulliyat yang 6 ni.
Apa kuliah yang 6 ni? Kuliah maknanya perkara-perkara yang besar-besar. Boleh kita lihat di tepi kitab tu. Qauluhu kulliyah. Apa maksud kulliyah? Kulliyah ni ialah jamak daripada perkataan Arabnya kulli. Kulli. Jadi jamak dia kulliyah. Maka qauluhu kulliyah artinya beberapa perkara. Kuliah ni ialah beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Beberapa perkara hak dibangsakan kepada banyak, kepada sekalian. Dan dinamakan dia kan kuliah ni dengan demikian itu, dan dinamakan dia akan perkara yang dibangsakan dengan sekalian ni dinama dengan demikian itu, demikian kuliah ni kerana apa? Kerana tercawang, kerana tercabang daripada kuliah ni, tercawang beberapa hukum-hukum, keputusan-keputusan yang banyak. Kerana tu nama kuliah. Kerana tu dinamakan kuliah. Maksudnya, kuliah ni kalau kita banding umpama dengan dahan. Umpama dengan umbi bagi pokok. Kalau ni sebuah pokok. Umbi dia tu. Jadi umbi dia tu daripada situlah akan terranting, akan terberiuk, akan tercawang dahan-dahan daripada buah-buah dan juga daun-daun dan sebagainya. Itu nama kuliah. Ataupun rumah kita. Maka rumah kita tu nama kuliah. Maka dalam rumah kita tu ada banyak lagi perkara-perkara yang lain. Daripada sofanya, televisionnya, apa lagi dalam rumah kita ada tiangnya. Itu rumah tu panggil kuliah. Yang mana di dalam tu ada juzuk yang banyak-banyak. Maka begitulah. Kewajipan kepada kita memelihara kuliah yang 6. Apa kuliah? Kuliah ni ialah perkara yang besar-besar, yang mana di dalam tiap-tiap kuliah yang 6 ni tercabang pula hukum-hukum daripada Allah yang teramat banyak. Tapi yang berada di dalam kuliah yang 6 ini. Sebab tu dinamakan kuliah. Jadi wajib kepada kita memeliharakan kuliah yang 6. Mana kuliah yang 6 yang wajib kita kena jaga? Yang mana kuliah yang 6 ni ialah perkara-perkara induk dia. Yang lain banyak lagi lah di bawah-bawah dia. Maka jaga 6 ni secara tidak langsung kita jaga perkara-perkara yang berada di bawah-bawah dia. Mana 6 perkara tu? Pertamanya wajib kita jaga iaitulah agama. Wajib kita jaga yang pertamanya agama. Agama ni merupakan kuliah yang wajib kita kena jaga yang paling besar sekali. Iaitulah agama. Bagaimana nak jaga agama ni? Yang merupakan menjadi satu kewajipan kepada kita kena jaga. Jaga agama ni, maka memeliharakan dia kan agama. Yakni maka dikehendaki dengan memeliharakan dia kan agama ni. Ialah cara jaga agama ni, maksud jaga agama ni ialah dengan dipeliharakan. Ialah dengan kita jaga daripada jatuh pada kufur. Jaga agama iaitulah kita kena jaga. Maksud jaga agama ialah kita jaga daripada jatuh kepada perkara-perkara yang kufur. Yakni jangan kita tergelincir kepada kekufuran. Yang mana terdapat 3 perkara. Yang mana kalau kita melakukan dengan salah satu 3 perkara ni, orang ni akan jatuh kepada kufur. Yang pertamanya dengan perkataan, dengan bercakap perkara-perkara yang bawa kepada kufur. Yang kedua dengan perbuatan, buat satu-satu tingkah laku yang bawa pada kufur. Yang ketiga iaitulah dengan i'tiqad. I'tiqad satu-satu benda yang bawa kepada kufur. Maka 3 perkara ni
akan dijelaskan di dalam kitab kita pada pertemuan kita yang akan datang. Di halaman muka surat 19 dia akan terangkan perkara-perkara yang membawa kepada kufur tadi. Iaitulah dengan perkataan ataupun sama ada dengan perbuatan ataupun sama ada dengan i'tiqad. Itu akan dijelaskan di dalam kitab Faridatul Faraid di dalam pertemuan kita yang akan datang. Maka jaga agama di sini menjadi satu kewajipan kepada kita. Jaga agama dengan maknanya kita jaga diri kita ni daripada jatuh kepada kufur. Itu yang pertama. Jaga agama, maksud jaga agama laginya dan daripada, yakni kita pelihara daripada mencederakan segala yang wajib dan segala yang haram. Ini masuk dalam kata jaga agama. Jaga agama iaitulah kita jaga diri kita daripada kufur, daripada jatuh kekufuran. Jatuh kufur ni sama ada dengan perkataan, perbuatan ataupun dengan i'tiqad. Jaga. Yang kedua, kita kena jaga agama dengan maknanya kita pelihara, kita jaga daripada melakukan, daripada cedera perkara-perkara yang wajib dan juga kita jaga daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Itu panggil jaga agama. Maknanya kita buat perkara-perkara yang wajib dengan cukup aturan-aturannya daripada syarat-syaratnya dan rukun-rukun. Jangan bagi cedera. Kalau seseorang tu semayang umpamanya, tapi semayangnya tak jaga syarat, tak mencukupi syarat, semayangnya tak mencukupi rukun, maka orang ni dinamakan orang yang tidak menjaga agama. Yang mana menjadi satu kewajipan kepada kita menjaga agama. Maka menjaga agama ni maksudnya ada beberapa perkara. Yang pertama, jaga daripada kufur. Satu. Yang kedua, jaga agama iaitulah kita buat perkara-perkara wajib cukup syarat-syarat dan juga rukun-rukun. Jangan bagi cedera. Kalau buat satu-satu ibadat tapi tak cukup syarat, tak cukup rukun, ini mencederakan perkara yang wajib. Mencederakan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Secara tidak langsung, orang tersebut tidak menjaga agama. Jadi menjaga agama dengan makna jaga daripada melakukan perkara-perkara jaga daripada jatuh pada kufur satu. Yang keduanya, kita kena jaga daripada cedera ibadat kita yang wajib dan juga kita kena jaga daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Itu panggil jaga agama maksud dia. Lalu kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan dari kerana memelihara agama itulah, dan dari kerana wajib memelihara agama itulah disyarakkan, diperintahkan, yakni oleh Allah Ta'ala memerangkan segala kafir harbi dan yang murtad. Oleh kerana kewajipan kepada kita jaga agama, Allah Ta'ala perintah kita supaya jaga agama, maka oleh yang demikianlah disyarakkan pula oleh Allah Ta'ala untuk memerangi segala mereka-mereka yang dikenali dengan kafir harbi dan juga orang yang murtad. Kerana kita nak jaga agama. Kafir harbi wajib kita perangi. Wajib kita lawan. Kerana apa? Kerana kafir harbi ni ialah orang kafir yang nak merosakkan agama Islam. Kafir yang nak merosakkan agama. Maka oleh kerana dia nak merosakkan agama, agama menjadi satu kewajipan kepada kita untuk jaga. Oleh kerana dia nak merosakkan agama, maka kewajipan untuk kita memeranginya. Siapa yang wajib memerangi? Iaitulah daripada pihak-pihak yang berkuasa. Pihak pemerintah. Wajib dia kena memerangi puak-puak kafir harbi kerana mereka nak menyekat agama Islam. Kerana mereka nak meruntuhkan, nak merosakkan agama Islam.
Di antaranya kafir harbi ni, di antara ciri-ciri dia, kita nak solat dia tak bagi. Kita nak melakukan azan dia tak bagi. Kita nak solat berjemaah di masjid dia tak bagi. Kita nak bina masjid dia tak bagi. Ini di antara ciri-ciri kafir harbi. Maka pada ketika itu, pihak yang berkemampuan, pihak pihak pemerintah wajib memerangi puak-puak kafir harbi ini. Yang mana menjadi satu kewajipan kepada kita menjaga agama. Maka kafir harbi ini ialah kafir yang nak merosakkan agama. Oleh kerana itu wajib memerangi mereka tadi. Wajib memerangi mereka. Adapun kafir zimmi, kafir zimmi ni kafir lah. Sama juga, tadi pun kafir juga, tapi yang tadi harbi. Harbi ni dia nak meruntuhkan agama Islam. Adapun kafir zimmi, dia tidak buat kacau dengan agama Islam. Tapi dia tetap kafir. Dia sembah hak cara-cara dia tu lah. Kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah dia merosakkan agama Islam? Adakah dia nak memunahkan agama Islam? Buat kacau kepada agama Islam? Tidak. Dia tak ada nak meruntuhkan agama Islam, tapi dia kafir. Dengan cara dia lah. Dia sembah. Maknanya hak dia sembah tadi. Tapi dia tak buat kacau terhadap agama Islam. Ini dinamakan kafir zimmi. Itu nama kafir zimmi. Ini tak jadi masalah. Adapun hak wajib kita perangi ni ialah kafir harbi yang nak merosakkan agama Islam. Maka kerana agama ni menjadi satu kewajipan untuk kita jaga, oleh yang demikian diperintahkan kita untuk memerangi segala kafir harbi dan juga segala kafir yang murtad. Kerana kafir yang murtad ni dia telah merosakkan agama dia. Asalnya dia berada di dalam kebersihan, tiba-tiba dia pergi lompat ke dalam lembah apa dia panggil, kepada lembah kegelapan. Itu dia panggil orang yang murtad. Wajib kita perangi juga. Siapa yang wajib perangi ni? Iaitulah pihak yang berkuasa. Bukan kita. Wajib perangi, bunuh orang murtad ni bukan kita. Bukan kewajipan kepada individu. Hak ni kewajipan kepada pihak pemerintah. Memerangi kafir harbi dan juga kafir yang murtad. Dan mensediakan. Kerana nak jaga agama tadi itulah wajib disyaratkan oleh Allah Ta'ala memerangi segala kafir harbi dan yang murtad. Dan mensediakan. Kerana memelihara agama ni lah maknanya wajib kita mensediakan, yakni pemerintah tadilah mensediakan barang yang kita kuasa atasnya, atas nak memerangi segala kafir harbi dan yang murtad tadi. Apa dia yang perlu kita mensediakan? Daripada segala kekuatan dan tadbir yang dapat menolak dengan kekuatan dan tadbir tadi akan kejahatan mereka itu kafir harbi dan murtad. Wajiblah, maknanya kita kena buat persediaan daripada alat-alat senjatanya, strateginya. Untuk apa? Untuk memerangi mereka-mereka yang melawan Islam tadi. Yang dikatakan dengan kafir harbi dan mereka-mereka kafir murtad. Wajib pula untuk kita buat persediaan daripada segala alat-alat perang dan sebagainya. Habis itu. Itu yang pertama, kuliah yang pertama, iaitulah wajib kita jaga agama. Yang kedua, di antara perkara kuliah yang 6 yang wajib kita kena jaga, wajib kita kena pakat-pakat jaga ni. Yang pertama agama. Yang keduanya wajib kita jaga nafsun. Wajib kita kena jaga nafsun. Apa tu nafsun? Arti nafsun ni ialah diri seseorang. Nyawa kita, tubuh kita. Ini diri kita ni wajib kita kena jaga. Macam mana jaga diri kita ni? Dan memeliharakan diakan nafsun itu. Jaga diri kita, tubuh kita ni. Dengan caranya, dengan dipeliharakan daripada yang menghilang. Dengan dipeliharakan daripada yang membinasa akan diri, akan tubuh kita ni.
atau yang mudarat akan dia, akan tubuh ataupun akan diri kita. Jaga diri, jaga tubuh kita ni menjadi satu kewajipan. Caranya iaitulah kita jaga diri kita daripada buat perkara-perkara yang boleh membinasakan diri kita, yang boleh memudaratkan diri kita. Apa dia? Kita mencederakan diri kita sendiri, ambil pisau tikam diri sendiri, bunuh diri. Yang ini semua ialah haram kerana ianya seseorang tadi dia tidak jaga diri dia. Kena jaga diri. Tak boleh buat tak tentu kalu diri ni, tak boleh. Kena jaga daripada mudarat, kena jaga diri kita daripada binasa. Lebih-lebih lagi di zaman kita ni lah, wabak COVID-19 ni. Maka di antara perkara yang menjadi satu kewajipan kepada kita, ni yang kedua, jaga diri. Maka oleh yang demikianlah kita kena mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berkaitan, oleh pihak yang berwajib. Kerana apa tu? Kerana nak menjaga diri kita. Yang mana menjaga diri kita ni menjadi satu urusan agama. Jaga diri kita ni ialah menjadi satu kedudukan yang tinggi di dalam agama. Setelah mana agama, jaga diri. Maka oleh yang demikian, kita dalam rangka untuk menjaga diri kita daripada terkena mudarat binasa, maka kita perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dengan kajian-kajian mereka, yang mana ini berkesan daripada terkena wabak-wabak begian. Kita kena ikutlah. Kena ikutlah peraturan-peraturan tersebut. Kerana apa ni? Kerana nak jaga diri. Kerana nak jaga diri kita. Kalau diri kita tak sihat, diri kita tak mudarat, diri kita tu maknanya sakit, bagaimana kita nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh yang demikian menjadi satu kepentingan, iaitulah kita menjaga diri kita sendiri. Wajib kita kena jaga diri kita daripada kena kebinasaan ataupun kena mudarat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib kepada kitanya menjaga aklun, menjaga akal. Apa maksud jaga akal? Dan memelihara akan dia akan akal ni dengan maknanya, bermula memelihara akan dia akan akal ni dengan maknanya dipeliharakan daripada perkara-perkara yang menghilang akan dia akan akal, ataupun yang mencedera akan dia akan akal. Cara jaga akal ialah kita kena pelihara diri kita tadi, akal kita tadi, daripada hilang dia. Daripada hilang dia ataupun daripada cedera dia. Macam mana? Iaitulah jangan minum arak, jangan makan dadah, jangan buat benda-benda yang boleh bawa kepada akal kita itu cedera, akal kita itu rosak. Kerana nilaian manusia ialah di akal. Yang besar sekali di manusia ni ialah akal. Akal ni lah yang membezakan di antara manusia dan juga binatang. Maka kedudukan akal di sisi syarak, kedudukan akal martabat, akal di sisi agama kita ialah satu perkara yang penting. Oleh kerana itulah kita perlu menjaganya. Oleh kerana itulah maknanya diharamkan minum arak, dadah dan sebagainya, kerana ianya akan menghilangkan akal ataupun akan mencederakan akal. Bila cedera akal, hilang akal, bagaimana kita nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala? Itu yang ketiga. Yang keempat daripada enam perkara-perkara kuliah ni hak wajib kita jaga. Yang keempatnya nasab. Nasabun, wajib kita kena jaga nasab. Apa tu nasab hak wajib kita jaga ni? Nasab ni apa? Iaitu nasab ni pertambatan antara bapa dan anak, atau panggil nasab. Jadi kita kena jaga titih baris. Kita kena jaga maknanya pertambatan seorang bapa dengan anak ni. Macam mana jaga dia? Dan memelihara, yakni dan bermula memeliharakan dia kan nasab ni.
jaga titih baris ni, bapak dengan anak ni, iaitulah dengan tertahan, dengan berpantang daripada zina. Kerana orang yang berzina tiba-tiba lekat anak misalnya, perempuan yang dizinakan tadi mengandung, maka pada ketika itu anak tersebut tidak dihukumkan di dalam agama kita selaku anak orang tersebut. Anak lelaki yang perempuan tadi berzina tadi, tak dihukumkan anak tu ialah anak dia. Sungguh pun secara zahirnya nampak seperti benih lelaki tadi. Dalam agama kita tak diiktibar, tak dikira benih tu ialah benih lelaki yang dia berzina tadi, yang perempuan tadi berzina. Maknanya orang yang berzina bila lekat anak, maka pada ketika itu nasabnya terputus. Anak ni bukan anak lelaki tadi. Sungguh pun dia berkahwin dengan perempuan tadi. Dia berzina dulu, lekat anak. Lalu tu dalam keadaan mengandung tadi dia pun berkahwin. Berkahwin dia, sungguh pun dia berkahwin. Anak tadi tetap tak dikatakan nasab dia, tak dikatakan keturunan dia. Telah putus dengan lelaki tersebut tadi. Telah putus. Cuma akan jadi anak tiri lah. Dia akan jadi anak tiri, tukar status kepada anak tiri, bukan anak kandung pada ketika itu. Itu putus nasab. Putus titih baris. Putus pertambatan antara bapa dengan anak apabila seseorang itu maknanya melakukan penzinaan. Maka zina ni merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Zina tu ialah salah satu daripada dosa-dosa besar. Maka di antara lorong dia, antara perkara yang boleh bawa kepada zina itulah wajib kita jauhi dia. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Allah Ta'ala tak kata berzina tu terus, tapi Allah Ta'ala kata dekati zina. Maka di antara perkara yang mendekatkan kepada zina ni, yang boleh menyumbang kepada arah zina ni, di antaranya ihtilaf. Di antaranya maknanya pergaulan antara lelaki dan juga perempuan. Itu dia panggil perkara yang mendorong kepada zina, yang wajib kita jauhi dia. Yang keduanya, berkawan antara lelaki dan perempuan. Misalnya, ini semua adalah perkara-perkara yang mendorong kepada zina. Begitu juga tak menutup aurat. Perempuan misalnya keluar daripada rumah tak menutup aurat. Pakai baju tapi bajunya tak menutupi sebagaimana diperintahkan oleh syarak. Ini semua perkara-perkara yang mendorong kepada zina. Ataupun maknanya seorang perempuan keluar daripada rumah tadi dengan memakai pakaian-pakaian yang dikatakan sebagai tabarruj, berhias yang mana tidak yang melanggar perintah syarak, berhias dengan cara yang tidak ikut SOP agama misalnya. Ini semua perkara-perkara yang mendorong kepada penzinaan. Oleh kerana itu, dalam agama kita berlaku khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan memakai niqab tadi. Kerana ni di antaranya nak menjaga kuliah yang keempat, iaitulah nasab. Kerana penzinaan ini timbul di antara lelaki dan perempuan. Maka tarikan di lelaki ialah pada wanita itu sendiri. Maka jika wanita itu mendedahkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, ataupun dia rupanya cantik, ini semua perkara-perkara yang mendorong kepada zina, yang boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya. Itu panjang dalam kitab-kitab fiqh berkaitan dengan masalah niqab tadi. Masalah purdah tadi tu. Habis itu. Kelima, kemaluan. Kemaluan. Ini kuliah yang wajib kita jaga. Kemaluan. Apa kemaluan? Kemaluan di sini bukan zakar. Kemaluan di sini maknanya image, kemukaan ataupun muru'ah.
Itu yang kelima. Menjaga kemaluan, maruah, jaga image. Itu menjadi satu kewajipan kepada kita, jaga image. Apa tu image? Apa tu kemaluan, kemukaan, maruah ni? Dan memeliharakan dia kan kemaluan. Maksud jaga kemaluan, jaga image, jaga kemukaan ni bermula memeliharakan dia kan kemaluan ataupun image tadi tu dengan tertegah, yakni dengan bahawa tertegah daripada umpama tuduh, yakni jangan kita tuduh antara satu sama lain. Jangan kita saling tuduh menuduh. Tuduh yang paling besar sekali, tuduhan zina ataupun tuduhan liwat. Tuduhan zina dan juga tuduhan liwat ni tuduhan yang paling besar sekali. Yang mana tuduhan liwat, tuduhan zina perlu yang menuduh tadi mengemukakan 4 orang saksi. Perlu ada 4 orang saksi. Saksi itu pula yang adil. Saksi ni lihat dengan jelas penzinaan yang dilakukan, keliwatan yang dilakukan. Sekiranya tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi yang adil yang melihat peristiwa tersebut, tiba-tiba kita tuduh dia berzina, tiba-tiba kita tuduh dia tu liwat, maka pada ketika itu perlu berlakulah pula di dalam hukum agama Islam ni dinamakan dengan qazaf. Apa dia panggil, kena sebatan. Kalau tak silap 80 sebatan terhadap orang yang menuduh orang yang berzina. Lebih kurang begitulah. Itu kena tengok di dalam kitab-kitab fiqh berkaitan dengan masalah tersebut. Cuma nak menceritakan, jangan sesekali kita nak tuduh menuduh orang, tak boleh. Ni kerana apa? Bila kita tuduh, dia tuduh kita, kita tuduh dia, ini semua menjatuhkan keaiban, menjatuhkan muruah seseorang, menjatuhkan air muka seseorang. Yang mana agama menjadi satu tanggungjawab kepada kita. Agama memerintahkan kepada kita supaya kita menjaga maruah ataupun menjaga kemukaan masing-masing tadi. Tak boleh kita nak tuduh menuduh, tak boleh kita nak mengumpat orang, tak boleh kita nak apa lagi, nak memfitnah orang, nak mencaci orang. Ini semua boleh menjatuh maruah bagi seseorang. Yang mana jaga maruah ni menjadi satu kewajipan kepada kita. Sebab itulah orang yang ada kisah-kisah silam, orang yang ada melakukan perkara-perkara yang tidak baik pada sebelum ni, sekarang ni dia telah bertaubat, haram dia nak menceritakan kepada orang lain kisah silam yang telah dilakukan pada sewaktu masa yang dahulu. Haram dia buka aib diri dia sendiri, tak boleh. Haram walaupun kepada isteri dia, walaupun kepada suami dia. Ketika mana dia bujang ni, dia ni buat perkara-perkara maksiat umpamanya. Ada benda-benda yang dilakukan, maknanya benda-benda ni benda yang tidak elok lah. Kisah silam dia nya. Pada ketika itu wajib dia tutup aib tersebut. Aib diri dia tersebut. Kerana apa? Kerana agama menitik beratkan penjagaan image, penjagaan muruah ataupun kemukaan terhadap diri seseorang tadi. Itu perlu kita jaga image masing-masing. Keenam, yang keenam, kuliah yang keenam yang wajib kita jaga ialah harta. Wajib kita jaga harta kita. Macam mana jaga harta dan memeliharakan dia kan harta, iaitulah dengan ketiadaan kita memperbuat dengan dia dengan harta. Jangan kita guna harta jangan kita memperbuat akan dengan dia dengan harta tadi, jangan kita dan memeliharakan dia kan harta dengan ketiadaan memperbuat dengan dia dengan harta. Ketiadaan memperbuat tu akan barang, akan perkara yang tiada mengizin oleh syarak padanya pada barang. Jaga harta dengan maknanya jangan kita guna harta kita kepada perkara-perkara yang Allah tak izin. Itu maksud dia. Itu maksud jaga harta.
Wajib kita jaga harta. Harta kita. Ya, harta kita. Tapi harta ni ialah milik Allah. Allah hanya bagi pinjam kepada kita. Harta tu Allah amanahkan kepada kita. Maka oleh kerana harta ni ialah milik Allah, harta ni yang diamanahkan kepada kita, Allah beri amanah kepada kita untuk memiliki harta tersebut, maka kita guna harta tadi kepada benda hak Allah tak izin, maka salah. Maka salah. Maka tak boleh. Umpamanya guna harta tadi berjudi, guna harta tadi pergi pada disko, guna harta tadi buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ni dinamakan orang yang khianat amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni harta wajib kita kena jaga. Wajib kena jaga. Maka harta nilah yang paling besar sekali maknanya ketika mana kita berada di akhirat. Di akhirat, perkara yang paling banyak sekali diperiksa ialah berkaitan dengan harta bagi orang yang mempunyai harta yang banyak. Kerana setiap sen yang dia miliki merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya guna kepada perkara-perkara yang Allah tak izin, maka ketika itu diambil salah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau guna kepada perkara-perkara yang baik pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membuatkan seseorang tadi masuk syurga lambat. Kerana apa? Kerana dikira satu-satu harta yang dimiliki. Semakin banyak harta yang dimiliki, sungguh pun buat perkara-perkara yang baik, ianya tetap akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satu di negeri akhirat. Maka nisbah orang yang kaya dengan orang yang miskin, kaya yang syukur dengan orang yang miskin, yang mana dia miskin tapi dia sabar. Mana yang terlebih dahulu masuk syurga awal? Orang yang miskin yang sabar, daripada orang yang kaya yang syukur kepada Allah. Nisbah masuk syurga, yang miskin, yang sabar ni akan masuk syurga terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab hartanya tak banyak. Nak hisap harta tak banyak. Tapi atas dunia dia sabar, dia dulu akan masuk syurga. Ada pun orang ni banyak harta tapi dia syukur. Kalau tak kira lah hak tak syukur tu, hak tu maknanya dia ambil salah dan sebagainya dengan keadilan Allah Ta'ala. Hal ini harta banyak atas dunia, syukur kepada Allah, guna ke arah kebaikan, dia tetap akan masuk lambat ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Harta dia banyak. Tiap-tiap harta yang dimiliki akan diperiksa daripada mana dia dapat dan kepada mana dia membelanjakan harta tersebut. Tu wajib kita kena jaga harta. Tak boleh kata, harta aku ikut akulah, nak gimana pun. Harta aku ikut akulah, nak buat apa, nak pergi disko ke, nak gimana. Tak. Harta tu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita jaga harta. Habis itu 6 perkara yang wajib kita jaga yang dikatakan dengan perkara kulliyah. Dan sebesar-besar barang yang wajib atas mukallaf terpelihara daripada perkara tadi, iaitulah hak besar sekali riddah. Inilah hak paling besar sekali yang perlu kita jaga daripada 6 perkara tadi. Riddah, daripada riddah. Apa tu riddah? Putus mukallaf daripada Islam. Keluar orang tadi tu daripada agama Islam, tu panggil riddah. Yang ni kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, di mana pengarang kita Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani, dia akan menceritakan kepada kita sebab-sebab yang perkara-perkara yang membawa kepada riddah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah sekalian. Bismillah.